So, untuk lag 3 kita ada, boleh nampak kan ya? Saya tak pakai dua screen, saya pakai satu screen, saya tak nampak dia punya view. Boleh nampak saya punya tu, saya punya screen sekarang. Boleh nampak tak? Boleh, boleh. Okay, so apa yang kita nak buat ni hari ni adalah kita nak explore switch configurations lag 3. So dekat dalam sini you akan explore macam mana kita nak buat global and ni global tu admin lah, global admin configuration dengan normal user. Dia ada dua configuration. Satu user yang biasa dia cuma boleh view saja, tapi untuk yang admin punya user dia boleh buat configuration switch tu, dia boleh tukar modify dia punya configuration. So dan configuration tu ada contohnya kalau kita nak set ni switch ni switch punya switch configuration. So kalau switch tu dia tengok kat kita punya switch tu Cisco switch yang kita nak buat Cisco switch switch 24 port contoh ni macam ni ni switch Cisco. So basically switch Cisco ni dia lebih kurang macam dia antara switch dengan router ni dia lebih kurang cuma beza dia. Kalau yang switch ni dia ada dia punya port dia, banyak port dia. Contoh dekat sini kan ada 24 port dekat sini. Harga dia pun mahal kan, 12,000. Ni tak besar sangat pun, kecil je ni, lebih kurang satu kaki lebih sikit lah. Dia ada size dia dekat sini, sizing kan. So you boleh tengok dia tak besar, kecil dia sebenarnya. Cari dia specification. Dia kecil je sebenarnya. But anyway, so ini switch yang kita nak buat. Ini kalau router dia lebih kurang macam ni untuk dia router. Dia tak banyak dia punya port dia. Kalau switch dia banyak port. Router dia tak banyak port. Switch. So apa kita nak buat dalam configuration tu? So, kita akan buat configuration ni lah. Ni switch configuration 1 sampai saya akan tengok banyak juga configuration 21. 29 ni yang untuk show view configuration, yang ini untuk normal user punya. Yang 22 sampai 29 ni normal user. 21 sampai 21 ni untuk yang admin pun. Okay. So then untuk nak configure ni saya tunjuk menggunakan packet tracer lah. Cisco packet tracer. So kita tengok satu-satu je dulu. So switch yang kita nak guna ialah yang ni. Kita nampak lah dekat bawah tu. Switch tu ada lagi, kita nak masuk ni. Saya check dulu. Automatically boleh masuk kan, login open. Anyway, sekarang ada berapa? Satu. Lagi berapa dalam 10 orang kan. So, make sure you punya kawannya boleh masuk kawan kumpulan dalam semua ada. Awak check lah sendiri dia punya tu berapa orang yang ada nama-nama dia kan. Ada tak kawan awak satu group? Sure kalau tak ada lagi message ni suruh dia masuk. Sebab awak buat dia punya report pun dalam kumpulan kan. Report your project pun dalam kumpulan. So make sure kena buat lah. Kena attend lah sama-sama. Kena bagi dia pun dapat di reminder lah. Kawan ni sama-sama. Jangan ketinggalan lah. Nanti bila discuss nak buat projek dia tak boleh nak commit kan. Kita boleh ribut bersama lah. Okay, kita continue. So kita akan buat tu. So kita guna packet tracer tadi untuk switch. So ini switch yang ada, model-model switch. You boleh check model switch mana-mana yang kawan nak guna. Jadi ni switch ni yang ini 29 60 ni yang 24 ni 24 ni 24 port lah. Dekat sini kan macam ni. So you boleh tengok juga dekat dalam dekat online 2960 24TT boleh cari juga dekat sini kan. Ni apa-apa ni lain ni S560 ni saya rasa yang lama punya lah kan.
Cisco switch 24 port 2960 kan, 2040. Ni actual punya tu bentuk dia. Carilah 24 port tu kan, ni 39 ni 2960 ni dia. Lebih kurang ni lah. Dia sama je dia punya tu. Switches kan si model dia lebih kurang 9 A series 24 port. Harga dia dalam 2000 sampai 4000. 29. Ni dia punya apa ni? Different model macam yang L24PS. Ni dia punya features yang ada dekat dalam tu lah. Ada yang kurang, ada yang lebih kan. Macam ni yang biasa je S series. Tapi bendanya sama lah. Dalam tu ada yang penting 24 ports. So then kita akan buat configuration dekat sini. Boleh tarik dan kita akan buat configuration guna command line. So untuk command line punya configuration kita boleh buat dekat mana? Dekat CLI. Dekat CLI sini. So kita just press saja enter, kita akan dapat switch punya config. Apa nama tu? Prompt dekat sini ni. Ini kalau dia ada dua jenis, satu user, satu yang admin, satu lagi yang user biasa. Kalau admin, you kena tukarkan yang ini kepada admin. Saya fiktif. Sebentar saya masuk admin apa tadi. Enable, okay. Enter user admin. First, sebelum kita start dia punya configuration, so kita buat satu-satu, saya explain satu-satu dulu. Yang first ni ialah enter global configuration, maksudnya kita masuk menu config. Tapi sebelum masuk menu config, kita kena masukkan yang ini, nama dia enable ni, untuk kita masuk sebagai admin punya. Kalau tak, kita cuma boleh view saja. So kita kena letak enable. So kalau kita tengok dekat sini, dekat dalam enable ni, enable, kita boleh letak enable macam ni, ataupun kita letak enable. Lepas tu kita tekan tab, automatically dia akan auto complete. Lepas tu kita tekan enter, dia akan masuk. Yang ini apa? Ni admin punya user apa? Rule dia lah. Ni masuk sistem admin punya rule dia. So dia kalau kita belum configure dia punya password lagi, dia tak ada minta password. Tapi bila kita once kita dah configure, kita dah masuk enable ni, dia akan minta password lah. So then sekarang kita dah boleh configure lah. So then kalau kita nak configure, kita start dengan first configuration punya. Yang pertama tu kita boleh masuk dekat menu, nama dia config T atau config terminal. Configuration dia config terminal. Yang ini untuk kita nak masuk configuration punya mode dia. So just pergi dekat sini, then config T. Saya just tekan config, lepas tu tekan tab key yang atas caps lock tu, tab key. Lepas tu saya tekan T ni terminal. Saya tekan tab lagi, dia akan automatically dia akan completekan. So then tekan enter. Awak tengok je dan nanti awak basically awak kena fahamkan lah macam mana nak buat. Lepas tu nanti kalau nak review balik, awak tengok dekat. So config terminal. So sekarang ni kita dah masuk dekat under configurations punya menu. So bila kita nak list, contohnya kalau kita nak list menu apa yang ada, kita tekan question mark. Question mark ni kan, question mark yang tu. Question mark, ni question mark. Kita tekan question mark, automatically dia akan bagi kita menu. So ini menu yang kita boleh guna untuk kita config. Contoh dekat sini, kita nak buat line, IP, configure interface, hostname, tukar nama dia. Lepas tu clock, boleh tukar clock. Ini benda-benda yang kita gunakan dekat dalam senarai itu kan. Tekan enter lagi, tekan enter, tekan apa nama tu, spacebar untuk kita nak tengok lagi more. Dan tadi dekat mana? Dekat IP line, interface,
yang kita nak guna. Okay. VLAN, VTP, username. Ini yang kita guna. VLAN, username interface, enable. Ni .1q punya tu, global configuration yang kita pakai. Dan biasanya kita banner, so banner. Kalau kita default pun kita pakai certain configuration .1x ni untuk global configuration punya. Yang ini apply untuk apa ni .1q. Yang ini global ini protokol untuk trunking punya .1q. Okay, trunking tu maksud dia kalau katalah kita ada satu media, ada kabel, satu kabel, kita nak joinkan dua ni kan, antara dua local area network. Kat sini mungkin ada dua sini, kat sini ada dua local area network. Kita nak joinkan dua-dua menggunakan satu kabel saja. By right, dua-dua network tu dia boleh di-join dengan network masing-masing. Tapi kita sharekan dia punya kabel tu kan. So kita guna trunking punya tu, trunking .1q punya protokol trunking ni dua. By right, kalau ada dua local area network dekat sini, dia kena sambung dua. Kita sambung satu dan kita separatekan into dia punya tu, dia punya local area network gunakan .1q punya trunking protokol. Okay, lepas tu masing-masing lah dia boleh connect masing-masing. Lepas tu yang kita boleh guna lagi, kita ada enable tadi kita dah buat. Password untuk parameter, modify enable tadi untuk kita masuk sebagai user. Lepas tu exit kita guna untuk exit daripada menu. Hostname untuk tukar hostname. Interface untuk kita tengok interface yang ada. Interface tu maksud dia port. Tadi kita ada 24 port kan. Setiap port kita boleh tengok. IP kita boleh set IP untuk setiap port. Line ni untuk kita buat terminal punya console configuration. Console configuration tu maksud dia bila kita baru beli komputer switch, kita nak configure console. Console tu maksud dia kita nak apa nama tu, kita nak buat configuration sambung dekat PC untuk supaya kita boleh buka yang terminal ni. Okay, kita boleh buka terminal yang ini. Ini terminal dah. Kita boleh buka terminal untuk buat configuration. Sambung direct daripada PC. Contoh ni kan kita ada switch. Saya ambil switch Kita ada switch ni. Kita ambil switch. Saya buka switch. Kita sambung ke PC dan kita configure. First buat configuration. Kalau yang ini dia dah sambung dekat tu, dia dah pasang dekat network. Jadi kita boleh configure through network. Kita duduk dekat meja kita, switchnya dekat somewhere dekat bangunan mana pun kita tak. Tapi kita ada connection dengan dia. Kita tak perlu pergi dekat switch tu sambung direct. Kalau baru beli, dan kita boleh sambung menggunakan konsol. Ini nama dia konsol kabel. Kita sambung konsol. Konsol dia tak boleh fast internet. Dia kena RS-232 dengan of course RS-232 konsol lah. Yang ni konsol. Baru kita boleh configure. So kita boleh tengok dia punya configuration yang terminal tu dekat CLI tu ni. Kita boleh tengok dekat dalam konsol. Dekat sini. Yang ini. So configuration. Tapi dia kena buka terminal lah. Dekat sini. Terminal. So baru boleh buka. Dekat sini. Tekan OK je. Nanti dia akan dapat nampak sama dengan apa yang kita dapat dekat sini. Ini konsol. Itu nama dia konsol. Jadi itu line. Lepas tu MAC untuk MAC punya tu. MAC address configuration. Dan ini dia punya port punya configuration. NTP port channel privilege. SDM. Yang penting-penting aja. Spanning tree. Kita letak ni. VLAN username VLAN dengan VTP. Tak banyak lah. Kita buat ni. Kita pakai. So ni yang kita nak buat. But anyway, ni dia punya configuration. First kita try dengan config tip. Okay.
Tick-tick ni untuk kita configure terminal, kita masuk dalam terminal. So saya tadi masuk, saya tick yang ni dulu. So yang sekarang ni yang saya buka switch 0 ni. Switch 0 ni dekat mana? Yang ini switch 0 dekat sini saya klik dekat sini, buka CLI. Ini physical, mula-mula tekan CLI akan buka configuration. Tadi kita masuk enable yang ini enable untuk masuk dekat under configuration punya menu. Configuration under configuration. Mana kita dah boleh configure switch ni. Ni kita buka menu dia, so dan kita buka dia punya, kita boleh tengok menu, senarai menu yang ada dekat dalam configuration. So then lepas tu kita number 2 tadi kita nak buat configuration. Next apply host name. Kita nak tukar dia punya host name. Sekarang ni yang host dia, nama dia ialah switch. Nama dia ialah switch. Nama dia sini dekat sini. Ini switch, nama dia switch. So kita nak tukar contohnya switch 1. Contohnya kita nak tukar switch 1. Jadi kita tukar host name yang tadi switch kepada ini switch kan mula-mula kepada S1. So then kita just tukarlah dekat sini saya just type aja. Saya tekan enter lagi, dia keluar lagi prompt tu, yang hash tu ialah privilege or admin mode. Jadi host name saya tekan host, tekan tab, automatically dia auto complete. Lepas tu saya letak kalau SW1, jadi dia akan tukar, nampak tak, daripada switch kepada SW1, switch 1. Itu yang nombor 2 tadi. Sini. Nombor 3, itu untuk kita nak tukar host dia, host name dia, nama dia. PC kan kita boleh tukar nama kan. Kalau PC pergi dekat property lah, dan pergi dekat explorer tu, then awak right click dekat mana-mana PC kan, dekat PC ni awak right click dekat mana-mana, right click so property tu kan. So then awak akan dapat nama PC dekat sini. Kita boleh tukar ni, rename the PC kan, rename the PC. Itu host, sama macam kita rename switch tu lah. So, yang ketiga kita tukar password. Enable secret class ni maksud dia secret ni adalah enable secret ni adalah dia punya apa nama tu, dia punya command dia. Yang class ni adalah password dia. So kita sekarang kita nak configure password untuk yang privilege punya. Privilege exact ni maksud dia admin. Jadi bila kita masuk enable je, dia akan minta password. Okay. Tadi dia tak minta sebab kita belum tukar password ni. So kita yang ketiga ni tukar password enable secret password. Ni kelas. Jadi so kita letak ini contoh, saya tekan enter. Sorry. Saya tekan enter. Enable tab secret tab SECR tab, and then dia punya password dia. Contohnya saya letak Cisco. Okay. So kalau saya letak Cisco, then dia punya password ialah Cisco. Jadi kalau kita exit daripada menu, okay, dia akan keluar daripada sini. Okay, exit lagi, dia akan keluar kat sini kan, yang first mula-mula ni, mula-mula kita buka. Jadi bila kita tekan enter, dia ada apa? User punya mode. Ni user biasa, dia tak perlu ada user mode. Dia biasa. Dia kalau user dia cuma boleh view, dia tak boleh configure. Tak boleh set up. Jadi dia bagi je lah, dia boleh view. Okay. So sekarang kalau kita nak configure dia, kita masuk enable tab, enter, dia akan minta password. Tadi apa kita letak? Cisco kan, Cisco. Tekan enter, awak tap je tekan enter, dia takkan bagi asterisk ke star punya tu kan, dia akan kosong aja. Dan tekan enter, baru dia boleh masuk. Dia kalau tak betul, dia tak akan masuk. Kalau masukkan. Yang tadi nombor 3. Keempat, line console 0, password Cisco, login. Yang ini ialah kita nak create console configuration. So bila dia nak access daripada, bila dia nak access apa nama tu, console ni adalah untuk dia nak configure direct daripada PC. Okay. Maknanya benda tu dia belum pernah configure lah, baru beli lagi.
brand new punya, buka daripada kotak. Jadi kita nak configure menggunakan konsol, kita sambung terus ke laptop ataupun PC. Okay, menggunakan konsol lain, konsol kabel. Yang konsol kabel tu dia lebih kurang macam ni lah konsol kabel Konsol kabel, Cisco konsol kabel. Ni konsol kabel, ni konsol kabel. Okay, dia ada ni RJ DB9 punya tu. DB9 ke RJ45 punya kabel. Ni ada yang USB to DB9 punya tu. DB9 tu RS232 lah. Yang tadi tu kan. DB9 ni RS232. Yang kita sambung tadi kan. Ni saya delete. Ni saya cabut. Saya nak letak dekat sini. Nampak RS232. Dia ada USB, USB1. Dia punya port dia. Tapi kita pilih RS232. RS232 tu yang bentuk dia macam ni. Ni bentuk dia. Macam VGA punya bentuk. Tapi dia COM. Dia punya command untuk communication. Network. Bukan network. Serial punya communication. Serial. Okay. Dekat belakang. Tapi sekarang ni laptop pun tak ada. PC pun kadang tak ada sekarang ni. Dia bukan VGA. DB9 punya. Okay. So, and then ada yang terkini punya dia tak pakai DB9 lagi. Dia pakai yang ini. Dia sama ada fiber optik. Rasanya ni dia guna fiber optik ke RJ45 kot. Yang ini ni. Ini USB, jenis USB. Ini USB juga konsol tapi dia pakai RJ45 to USB. USB ni tak tahu ni USB AB ke C ni. Saya ingat C kot yang ini. Not sure. Tapi you boleh check lah. Tengok pada you punya interface. Kalau yang latest punya ada C, ada you pakai yang ini RJ45. Kan tengok pada you punya interface ni. Kalau you punya laptop dia tak ada DB9, you pakai C lah. Sekarang ni laptop kan banyak pakai C kan. Okay, so terusnya kita buat line console tadi. So line console ni kita sambung komputer. Ni line console line console. Dia macam ni mula-mula sekali. Jadi kita kena configure. So ni saya configure dia, pergi line console, pergi dekat console. Okay, so saya sambung pergi dekat direct PC. Okay. Ya, you kena ingat yang bila saya klik CLI dekat sini, maksud dia online punya connection. Online tu maksud dia kalau kita ada PC, okay, kita ada PC, dia dekat network lah. So then PC ni dia connected tau. Dia connected menggunakan yang straight punya kabel. Yang ni, yang benda ni, yang gini. Okay, benda tu dekat sini. Okay, so that's why dia kena ada network lah maknanya. Dia kena ada network. Okay. So untuk yang mula-mula sekali dia kena ada konsol. Okay. So kita continue dia punya connection So ni connection. Sorry dekat sini. CLI ni. So next ialah kita tekan enter. Dia akan bagi prompt. So kita nak buka apa dia? Console 0. So kita line console. 0 ni 0 to 4. Ini number of console. Jadi kita ambil 0 ke sampai 4 lah. Sana 0 to 4. And then dia punya password, baru kita letak password dia. And then login ni untuk enforce dia punya password. Kita dah set password, tapi kalau selagi kita tak enforce guna login, dia tak akan minta bila dia buka konsol. Okay. Konsol ni yang ni tadi kan. Yang ini bila kita buka konsol, dia akan minta password. Dekat OK dekat sini dia akan minta password. Dia tak akan bagi prompt terus. Dia akan minta password untuk konsol punya password. Untuk kita nak set up konsol. So sekarang ni dekat sini belum lagi kan. Jadi bila kita buka tadi terminal terus boleh dapat kan. Okay. Jadi kita exit. Okay. Nampak tak dekat sini. Yang ini enable. Yang ini enable ni untuk yang apa tu configuration privilege punya Cisco. Ni kan belum. So untuk yang konsol punya tadi. Okay. Kita masukkan konsol. Ni line. Kemudian konsol sorry, kita kena masuk config t dulu config t terminal. Okay, configure t terminal. Lepas enable dia masuk dalam, dia akan bagi prompt. Lepas tu kita nak masuk configuration dia.
kena masuk configure terminal, baru masuk console. Ni line console yang nombor 3, nombor 4 tadi, line console, console. Kemudian ini console number. Yang first punya number mesti number 0 lah. Dan lepas tu kita letak password tab. Lepas tu kita letak jugalah Cisco Cisco punya tu, Cisco. Ini password dia, Cisco, untuk line console punya. Kita letaklah cons untuk console punya, cons. Lepas tu kita enforce login, login, enter. So dia dah tu. So kalau kita pergi dekat console, dia akan apa? Dia akan minta benda tu. So ni saya exit dulu, exit. Then exit. Nampak tak? Dia dah exit kan? So bila kita masuk, ni kita sekarang dekat console punya view, dekat PC dekat ni, PC view Saya tutup dulu, Kita pergi dekat PC, pergi dekat terminal, and then kita buat connection. Ni kena samalah, jangan ubah Tekan OK. Dan dia akan buka ni. Lepas tu dia akan minta password. Bila tekan enter je, dia akan minta password untuk console punya. Tadi apa? Cons, C-O-N-S kan? Kalau kita salahkan tu ABC ke whatever kan, dia takkan bagi. Kalau kita masukkan cons tadi, dia akan bagi. Cons. Okey. Baru dia bagi. CONS tadi. Ni dah boleh configure lah. Dan kita nak masuk privilege enable, dan kita masukkan Cisco punya password tadi, baru dapat dia punya hash punya privilege prompt ni. So kita dah boleh configure lagi, sama configuration. So configuration seterusnya adalah, ini kita tak configure daripada konsol lah, kita configure direct je lah. So yang kelima, keempat tadi kelima, telnet lines use similar command. Okay, untuk konsol tadi, first sambung dengan konsol. Telnet ni yang kita dah sedia configure, dan kita dah letak switch tu dekat mana, dekat mana kita nak letak, dekat atas bumbung ke, dekat mana ke, dekat dia punya tu lah, dekat bilik ke, dekat mana kita nak create dia punya local area network. Kita dah pasang dah. Jadi kita tak perlu nak panjat. Kalau dekat atas dinding, ke atas sekali, kita tak perlu nak panjat. Kita duduk dekat kita punya tu meja, dan kita ada connection dengan dia, kita guna telnet untuk configure. Okay, so cara configuration telnet dia ialah sama juga, guna line, tapi dia VTY, bukan konsol. VTY tu virtual terminal. Antara 0 hingga 4, dia ada sampai 15. 0 sampai 14 ke gitulah kan. Ada 15. Jadi ada 15 terminal. 15 orang boleh configure dalam masa yang sama. Kalau kita configure 5 orang boleh configure, kita letak 0 hingga 4, 5 orang boleh configure dalam masa yang sama. Dan kita letak password, and then kita enforce login juga. Cuma beza dekat sini VTY. Tadi line console, ni line VTY. So sama juga, configure sini. Okay, ni line, ini config terminal, enter. Lepas tu kita masukkan line, line VTY, VTY 0 dash 40 space 4. Lepas tu kita masukkan password, tab, dan dia punya password dia, apa nama password dia ni password ni apa, line VTY. Kita letak Cisco jugalah, Cisco juga. So then kita letak juga Cisco, password Cisco, betul lah Cisco. Okay, enter. Jangan silap lah. Okay, and then lepas tu enforce login. Okay, login login, enter. Ni dah okey lah, ni dah boleh dah ni. So kalau kita nak akses menggunakan telnet, dah boleh dapat dah. Telnet tu apa? Telnet tu untuk kita nak akses, tapi dia kena ada, dia kena set dia punya IP address dekat mana tu, dekat switch ni, baru kita boleh configure. So for now kita tak payah configure, guna telnet dulu. Access guna telnet, kita continue. Exit kita dah guna tadi Kemudian yang 7, authorized access. Yang ini banner, maknanya dia akan bagi apa nama tu, dia punya
dia akan dibagi display acknowledgement lah. Dekat mula-mula dia perlu buka, dia masa dia buka. Contohnya dekat sini bila kita buka tadi kan, so dia akan tulis dekat sini mula-mula sekali, dia akan taruh dekat sini. Mana? Tak ada dia yang first punya tu, first page dia. Okay, yang mula-mula punya page dia ada banner dia. Dekat mana tadi kita letak? Dekat sini, kalau dekat sini kita buka terminal, kita tekan yang atas sekali ni dia punya banner. Oh tak ada dah. Kat atas. Dia dah tak buka lagi. So kita tutup. Kalau kita kena exit lah baru nampak kan. Kita exit dulu. Kita exit lagi. Dan ni dekat sini. Bila kita tekan tu je, dia akan dekat sini, dia akan ada banner dekat sini. Mula-mula sekali. Jadi kita boleh letak. Ni tak ada lagi kan. Jadi kita letak password dia Cisco. Kenapa tak dapat Cisco? Okay. Password access verification. Tak betul. Cisco ke apa tadi? Dah tak betul dah. Kita letak apa tadi? Password dia. Cisco. Tak betul. Okay, tak apalah. Saya shutdown dulu. Tak apa, saya nak tunjukkan banner. Saya klik yang ini Betul lagi. Ni mula-mula sekali dia tunjukkan ni dia punya ni kan. Dia punya page dia lah. Tak ada apa-apa dekat sini. Dia apa tahu banner acknowledgement, warning ke whatever lah kan. So kalau kita nak buat enable. Dah masuk sini baru kita masukkan banner punya tu. So banner dia kita letak ni hash banner MOTD. MOTD ini ialah apa nama dia? MOTD ini dia punya apa tu banner lah. Apa nama dia ni, full name ni saya dah lupa apa. But anyway banner lah, basically banner. So yang kita nak letak banner yang ini. Once banner MOTD tu, ni dia punya command dia. Lepas tu hash yang tengah-tengah antara dua hash ni ialah yang kita nak paparkan. Yang ini dia punya command dia, banner MOTD. Okay. So then hash ni yang kita nak paparkan. Jadi boleh tulislah dekat sini kan. Jadi banner, pergi config terminal dulu. Config T kemudian MOTD banner MOTD banner MOTD lepas tu hash dah dekat sini yang kita nak paparkan dekat sini. Warning ke kan, warning punya tu, warning punya authorize warning. Macam tu kan, kita bagi warning. So then bila kita tekan enter, nanti bila kita exit ni kita kalau tekan exit je, nanti banyak kali kita kena masukkan. Tekan Ctrl Z, automatically dia akan enter. Ctrl Z kot. Agak Ctrl Z, bukan Ctrl Z. Tak ada. Kita boleh kita exit je dulu. Saya pun dah lupa exit. Okay. Ni return. Okay, Ctrl. Ni nampak tak? Authorize. Warning authorize only. Okay, banner MOTD. Seterusnya, yang ini kalau kita nak create bola 8 ni, yang ni kalau kita nak create VLAN. VLAN ni untuk kita nak create, contohnya kalau kita ada satu switch tapi kita nak separatekan lebih daripada satu local area network. Secara logical punya network. So kita guna interface VLAN 99 untuk bagi dia nama. Contoh dekat sini Contoh kita pergi dekat sini, kita buat dua network dekat sini. Satu network, yang ni saya delete lah. Yang ini satu network
Dan saya tarik lagi satu. Ni network yang kedua. Network LAN 1 ni LAN 2. Dan dekat sini pun ada LAN 3 dengan 4. Jadi kita boleh create two different LAN. Sini LAN 1, ni LAN 2. Contoh kita create satu LAN dekat sini sebelah kiri ni. Yang ini kita create LAN 1. Kita boleh letak 192.168.1.0 punya LAN address. LAN 1 punya kan 0. Untuk yang LAN 2 ni kita letak LAN 2 lah. LAN 2 192.168.2.0 punya LAN address. Ni LAN. LAN ni maksud dia network address Ni LAN, network address. Okay. So kita ada dua lah dekat sini. Jadi dekat sini basically physically dia ada dekat dalam satu LAN, tapi logically dia dalam dua LAN. LAN 1 dengan LAN 2. So kita create dua LAN dekat sini. Kalau kita hoverkan kita punya tu, dia ada fast ethernet FA 0/2. Maksud dia dekat port 2 dia cucuk tu bendanya. Nampak? Dekat port 2. Yang ini dekat mana? Port 3 dia cucuk. Okay. Jadi port 2 ni kita bagi dekat LAN 1. Port 3. Dekat port 3 tu yang tempat kita 24 port tu kan. 24 tu tempat cucuk tu. So 3 ni kita bagi dekat LAN 2. Jadi cara dia ialah pergi dekat sini. Kita create dia punya LAN. Kita letak interface VLAN 99. Tapi kita kena select interface dulu. Nak select interface dulu, kita kena pilih interface dulu, yang nombor 11 dulu. Baru kita boleh bagi dia punya VLAN dia. Interface VLAN. Okay. Jadi contohnya kita ambil interface dia. Fast Ethernet 0/2 tadi kita nak bagi dekat VLAN 1 kan. Okay. Tapi kita boleh view VLAN dulu lah. Okay. Contoh dekat sini kita nak view VLAN dia. Yang ini ni switch 1. Kita nak switch kosong tadi. Yang ini switch kosong ni kita nak view dia punya interface dia. Cisco. Ni apa ni? Kita ambil lain lah. Okay. So yang ini saya rasa kita ambil lain ni. Pakai ini pun dah boleh. Ni kita cabut je. Delete je. Saya tekan delete. Lepas tu tekan enter. Ni. Yang ini kita cabut, kita masuk dekat sini. Nombor 1. Yang ini dekat nombor 2. Okay. So yang ini kita delete je lah. Okay. Tak payah delete pun tak apa tadi sepatutnya. Okay. So kita nak configure dia. Okay. Sebab saya tak boleh masuk password tadi. Pergi dekat CLI. So sekarang ni kita nak create apa? Kita nak create VLAN tadi. So kita boleh view dia punya interface dia. Jadi untuk nak view interface dekat sini. Okay. Kita kena view interface dulu. Nama dia show interface. Dekat bawah ni. Interface nombor 22. Yang ini ialah kita kena letak show interface. Yang ini. Hash SHOW interface. So dia akan huruf kecil. Dia show interface. So dia akan apa? Dia akan tunjukkan interface. So kalau kita tengok, Ctrl SF. Kalau kita tengok interface dia dekat sini. Sorry. Oops. Saya dah salah tekan. Okay. Pergi dekat sini. Pergi dekat CLI. Yang ini bukan privilege mode punya. Bukan privilege punya user. Ini dekat normal user. Dia cuma boleh view saja. Tapi kalau nak masuk dekat privilege mode, boleh view juga. Show interface. Interface. Kita letak show INT, tekan tab interface. Bila kita tekan enter, automatically dia akan tunjukkan dia punya interface dia. Okay. Nampak? Kita tekan enter ataupun space. Dia akan bagi. So nampak tak? Dia punya fast ethernet dia tunjukkan satu-satu. Ini fast ethernet berapa ni? Fast ethernet 4. Fast ethernet 5. Dia tunjukkan complete punya. Satu-satu. Interface tu. Yang ini baru 6 sampai 24. Saya tekan tab. Oh, enter. Sampai habislah.
4 sampai habis. So dia tunjukkan berapa banyak interface tu, complete punya interface tu. Okey, nampak So interface, gigabit interface, semua interface dia tunjukkan. So kita boleh tahu okey, dia punya tu, dia punya interface dia. Ni dekat VLAN berapa. Tapi kalau kita nak tengok VLAN terus pun boleh juga. Pergi dekat sini yang VLAN punya, show VLAN. Dekat sini dia tak taruh. So kita guna untuk VLAN punya VLAN lah. Show VLAN. Okay. Hash. Ini tak ada dekat sini. Nombor 30. Ini nombor 30. Show VLAN punya. Try save. So bila kita letak dekat sini, dekat ni kita letak. Kalau sebelum ni kita belum ada VLAN lagi kan. Show VLAN. VLAN. Enter. Dia akan tunjukkan kita dia punya port dia. Ni port dia 1, 2, 3 sampai 24. Termasuk gigabit punya port dekat sini. Gigabit port punya dekat sini, physical port tu. Dia ada 24 port ni dan 2 gigabit port dekat situ. Yang ini konsol punya. Ini konsol. Okey, konsol yang kita sambung tadi, konsol. Sini 2 gigabit port. Gigabit port ni untuk backbone punya. So dia tunjukkan juga. Jadi kita boleh configure, dia tunjukkan dekat sini. Fast Ethernet 20 sampai 24, 1 sampai 24 dan gigabit port. Kita boleh tengok dekat sini. So kita boleh configure lah. So daripada sini kita boleh tahu yang ini dalam VLAN 1 automatically. Ni VLAN 1 dalam VLAN 1 dibagi default. Lain-lain ni punya tu, ini apa dia punya protokol dia, ada FDDI, token ring, ni fiber TRNet, dia ada ini semua. Maknanya dia boleh guna untuk token ring juga dekat sini. Okay, dia punya switch ni lah. Jadi kita nak bagi dia, kita nak create dia VLAN 2. So cara dia adalah pergi dekat VLAN 2. Dekat tu configuration. Okay, enable. Okay, nampak enable. Masuk dekat under user, admin user, kemudian config T untuk config T terminal untuk masuk dekat dia punya configuration dia. Lepas tu baru kita letak VLAN berapa? VLAN 2. Okey. Interface tadi, interface VLAN 2. VLAN ni nombor berapa tadi? Ni. Interface VLAN nombor 2. Nombor 8. Lepas tu kita boleh ni 2 ni kan, interface interface VLAN 2, kita enter. Dia dah buat VLAN 2 dah. Jadi kalau kita show ni kan, ni interface VLAN 2, kita dah create VLAN 2 dah. Jadi kalau kita show, kita enter, kita show VLAN, show VLAN kan, show VLAN. So dia akan tunjukkan kalau show VLAN kena keluar configure dulu ni kena keluar configure, kita exit dulu baru show VLAN. Exit lagi, dia masih under configuration. Exit lagi, enter. Sampai dekat sini baru kita letak show VLAN. Okay, enter. So dia tunjukkan sama macam tadi kan, dia tunjukkan ni VLAN 1. Kita dah ada VLAN 2 tapi kita belum assign mana-mana port ni. Port contohnya kita ambil port 2 ni untuk kita nak masukkan VLAN 2. Okay. Jadi kita boleh letak sekarang berapa? 57 Jadi kita boleh masukkan config dulu, conf T. Awak boleh tekan up arrow key juga Sebelum ni kita buat configure terminal, enter. Dah masuk dekat situ. Jadi VLAN dah ada kan. So kita boleh masukkan interface yang port 2 ni dalam VLAN 2. So kita boleh letak interface. Kita select interface dulu. Cara dia interface Fast Ethernet FA. Okay, 0/2. Okay, enter. Ni Fast Ethernet 0/2. F tu saya tekan tab, so automatically. So once kita dah pilih tu, baru kita masukkan dia dekat dalam ni interface dekat dalam VLAN. Jadi bila kita dah pilih Fast Ethernet, kita masukkan dia dalam VLAN. Kita masukkan switch port access VLAN 2. Okay,
Cara dia kita ambil yang nombor 12 sekarang. Yang ini ialah kita pilih interface dia. Interface file system nombor 11 Tadi kita create VLAN nombor 8. Kita belum buat 9, kita belum buat 10 kita buat 11. Pilih interface dia. Lepas tu kita nak jadikan dia interface untuk access. Access ni maksud dia untuk komputer. Kalau interface untuk sambungkan switch ke switch, nama dia trunk. Jadi kita kena masukkan switch mode trunk. T-R-U-N-K, trunk. Kalau kita nak sambungkan dua switch ke switch lah. Tapi kita tak nak sambungkan switch ke switch. Kita nak sambungkan switch ke PC. Jadi kita letak access. Okay. Lepas tu baru kita letak switch port access VLAN 2. So dia ada 3 tu. Jadi 3 command tadi. First pilih interface dulu 0/2. Lepas tu configure dia punya port tu kepada sambungan ke komputer, access. Yang ketiga baru masukkan dia dekat dalam VLAN 2. Jadi switch port access VLAN 2. Okey. Baik. Ada 3 benda. Jadi kita pergi dekat sini. Okey, yang ini yang ini. So kita dah ada VLAN 2 kan. So kita pilih interface dulu, kemudian kita letak switch port mode access. Okey. Enter. Nampak kita dah switch port mode access. Lepas tu tadi kita dah pilih interface kan, ni pilih interface. Jadikan dia access. Lepas tu kita masukkan dekat dalam VLAN punya. Yang VLAN punya apa? Switch port access VLAN 2. Okey. Jadi switch port access VLAN 2. Okey. Awak tengok je dia. Jadi switch port, saya tekan SW tab. Kemudian access AC VLAN 2. Okey. So dia kata dia dah up dah. Dekat sini change up. Maknanya dia okey lah. Tekan enter lagi. And then kita view semula. Control Z. Okay. And then Control Z untuk kita exit terus habis Nampak tak switch? Hash je. Kat sini. Maksudnya kita dah keluar daripada configuration punya mode configuration mode. Jadi kita boleh tekan show. Up arrow key show. VLAN. Up punya tu, arrow yang up tu kan, tekan lepas tu enter. Nampak tak dia dah keluar VLAN 2 dah dekat sini. VLAN 1 tadi VLAN 2. Dan ada nama dia. Kita boleh namakan juga VLAN tu. Tak apa, sekarang kita guna VLAN, dia dah bagi sendirilah 0002 ni. Nama dia. Yang ini default name. Kita boleh namakan apa. Kita tak payah namakan dulu. So kita dah letak fast ethernet 0/2 dekat dalam VLAN 2 punya. So sekarang kita dah ada 2 network dah sekarang. Satu yang LAN 1, satu LAN 2. So basically untuk yang VLAN punya kita tak boleh letak LAN je kat situ, kita kena letak VLAN. Okey, V kat situ VLAN. Okey. Nampak tak? So kita dah ada 2 VLAN dekat sini, VLAN 1 dengan VLAN 2. Tapi kita belum letak IP lagi dekat sini. Kalau kita letak buat komputer LAN dekat sini VLAN 2 dan kita saya just copy control kemudian saya drag je. Ini untuk yang sebelah sini punya. Ini kita letak jauh-jauh. Kita delete. So yang ini untuk yang network yang sebelah sini, network yang sebelah sini. Ni LAN 1. Okey, ni LAN 1 punya network. Kita ada 2 PC. Dekat sini ada LAN 2 punya network. Okey, kita ada 2 PC kat sini. VLAN 2 ni VLAN 1. Nampak Jadi dekat sini kalau kita sambungkan pun okey kan, sambungkan yang ini sambung, ni sambung. So dah ada dua network dah dekat sini So by right kita tak perlu go through detail macam ni sebenarnya. Kita just tengok je, tapi nanti awak tak boleh kan. Biar kita buat dulu, nanti yang lab seterusnya tu kita tinggal kita tinggal buat exercise je lagi. So sekarang ni kita dah ada 2 VLAN dah. Kita tak perlu create VLAN dulu lah. Dia configure VLAN dulu. Kemudian sekarang kita just create dulu. Seterusnya ni dah selesai. Yang ini ni kita nak bagi IP address dekat VLAN punya, dekat VLAN. Kita bagi IP address dekat VLAN. Jadi kita boleh telnet dia, kita boleh configure. Cara dia ialah pilih VLAN tu interface VLAN
2 contohnya, dan kita bagi IP address dia 2 lah kalau 2 kan. Kemudian kita upkan dia no shut. Tu up. Kita aktifkan dia, activatekan dia. Jadi cara dia ni VLAN 1, VLAN 2. Saya pergi dekat VLAN 2 yang kita buat tadi dekat dalam fast Ethernet 2 tu kan, VLAN 2 kan. Ni VLAN 2 fast Ethernet 0/2 tu kan. Jadi ni saya tekan enter je sudah keluarlah semua. Jadi kita boleh bagi IP address dekat mana? Dekat VLAN 2 ni. Yang ni dekat sini. Bagi IP address untuk kita nak configure remote configuration. So, saya taruh. Sekarang kita nak bagi IP address, kita pilih je dulu. Sekarang kita dekat dalam hash. Jadi kita kena masuk dekat under configuration punya mode. Config T. Jadi tekan enter je lah. Up arrow key sampai keluar configure terminal, enter. Lepas tu yang interface punya tu kan, interface VLAN tu, pilih interface dia VLAN 2. So, and then baru kita boleh bagi IP address. IP address tu yang dekat sini tadi. Ni IP address ya. Nombor 9. IP address, kita bagi IP address. Dia ada 2. Satu IP, satu lagi subnet. Subnet dia kalau C punya 192.168.2. Dia punya IP address contoh untuk dia kita nak telnet dia, kita ambil 100 contohnya and then kita bagi subnet mask dia lah, net mask dia. Net mask ni /24, ni 8, ni 8, ni 8, 8 kali 3 24. Ni kelas C lah. Okay. So kita masukkan dekat situ. Right, so masukkan interface and IP address. IP address, saya tekan IP address, kemudian 192. Ni yang nombor 2 punya, 2.100, and then space 255.255.255.0. Kalau yang latest punya saya tak pasti. Rasanya boleh kot 24 terus, tapi kita guna yang lama punya configuration. 0, enter. So dah okey dah. Tinggal kita activatekan dia, no shutdown. Enter, dah selesai. Dia dah configure and then kita aktifkan dia. Seterusnya mana kita dah boleh access dah. Dia punya network tu on kita duduk dekat depan PC kita, dia punya switch tu jauh tapi kita ada connection through network. Kita dah boleh telnet dia untuk kita configure jauh. Kita tak payah duduk dekat depan switch tu, cucuk dia punya konsol punya kabel dan kita buka terminal tu kan, tak perlu. Kita dekat tu. Jadi kita kena guna telnet. Yang telnet kita belum buat lagi ni telnet. Oh dah, kita dah buat tadi. Telnet VTY tadi. Okay, jadi telnet kalau nak access dia kita guna telnet and then dia punya IP address. Tapi kita tak payah buat dulu lah. Kita kemudian no shutdown ni dah 12. Yang ni search dah selesai. Dan sifat access VLAN dah selesai. Yang ini kalau kita nak set speed 100 meg ke 1 gig ke, kita boleh speed 100. Okay. Kemudian duplex ni receive and transmit online. At the same time. No shutdown interface tadi saya tunjuk dah. Kita dah pilih interface tadi. Contoh pilih interface port. Contohnya kalau kita pilih interface ni exit dulu sebab dia dah ada dekat interface. Exit dulu sebab kita dah masuk dekat interface VLAN punya tu. So ni interface contohnya fast Ethernet 0/3. Kita nak shutdown dia, kita kena letak shutdown lah, shutdown. Nak shutdown dia tone down. So dia punya port 3 tu dia dah tutup. Kalau kita tak nak guna port, kita kena tutup. Nampak tak? Fast Ethernet 0/3 down. Dekat tu nampak kan? Fast Ethernet port link VLAN, fast Ethernet 0/1 up, fast Ethernet 0/2 up, VLAN 1 dengan VLAN 2, nampak kan? Yang 0/3 punya down, dia VLAN 1. Kita dah tutup tadi. So kalau kita nak onkan dia, kita kena upkan lah, kita kena up. Instead of shutdown, kita no shutdown. Enter. So dia up. Jadi bila kita letak semula, dia dah kan, nampak tak? Tapi dia masih merah lagi. Tunggu sampai dia hijau. Dia tu. Ni 3 ni kan. Sampai dia hijau. Lama-lama dia akan hijau. Kalau lambat, tekan sini. Fast forward. Sampai dia hijau. Sini fast forward ni. Nak bagi dia negotiate dengan PC. Nak establish connection. Dia kena negotiate dulu. Dan dia check dia punya LAN.
hidup tak hidup PC ni kan. Kalau hidup PC dia ada connection dah. NIC cuma PC ni belum configure IP address lagi, so dia tak boleh ada connection lah. Okay. Tapi dah up dah ni. Dah up. Okay, nampak tak? Bila kita hoverkan lagi, nampak fast internet 0/3 up dah. VLAN 1 juga. Ni dalam VLAN 1. Okay, so ni dah selesai. Exit tadi kita dah buat. Yang ini kalau kita nak set MAC address table static. Ni static maknanya ni MAC address kita configure MAC address dia lah ni. Kemudian VLAN dengan interface dia. Kemudian default gateway ni untuk keluar. Kita nak letak dia punya switch tu default gateway dia terus keluar. Kalau dia nak keluar daripada local area network tu, dia akan pilih dia punya IP address ni. Nanti kita akan create dia punya default gateway untuk yang keluar daripada local area network tu. Bila dia nak access internet, dia mesti nak kena keluar daripada network tu. Jadi dia kena pilih dia punya gateway dia. Gateway ni pintu keluar ataupun masuk dekat dalam network tu. Okay, jadi default gateway kita kena setkan. Kita boleh set juga gateway biasalah. Ni default dia maksudnya. Kalau tak hidup yang kita set tu, dia akan automatically cari yang default punya. Okay. Yang ini exit tadi dah. Kemudian 21 ni untuk kita save. Bila kita dah configure, kita nak kena save configuration kita. Sebab bila kita off aja, kita tak save, yang kita configure tu akan habis, akan hilang. Sebab dia save dekat dalam memory je. Jadi kita kena save lah. Kita kena exit dulu, Ctrl Z, Enter. Kemudian baru kita save. Save tu kita guna copy running config yang kita configure tadi. Dia save pergi dekat start.config. Save dekat nama file. Ini yang nama file sekarang yang kita belum save lagi. Save pergi dekat start.config. Mana dia save dekat dalam dia punya configuration dah. Dah selesai. Ini show start.config ni dia tengok dia punya kita punya configuration yang sekarang. Okay. Kemudian yang running config tengok configuration yang kita tengah set tapi kita belum save lagi. Dan lain-lain lah. So version history ni yang kita type tadi, kita boleh nampak history dia. Contoh dekat sini kan kita history kan, show sh tu dan tekan tab show history h. Nampak? So dia tunjukkan yang kita buat tadi, interface, VLAN, enable. So kita boleh pilih and then copy and then paste dekat situ untuk kita tak payah nak kena type kan. So MAC address kita buka. So IP interface brief ni untuk yang kita nak tengok interface punya setiap interface dia punya IP berapa. Interface ni IP dia berapa. Jadi kita pergi dekat sini show tab kan, IP interface. So IP interface kan, interface enter. Tak payah letak brief pun kita boleh nampak. IP interface. So dia akan buka lah kat situ. Kalau brief, ada tak brief? Ada juga. Okay. Tu dia tunjukkan. Untuk setiap fast internet tu dia ada IP tak? Dekat sini. Dia nak tengok IP. Okay. Dan protokol dekat situ. Yang down ni belum sambung apa-apa lagi lah. Okay. Nampak tu So ni untuk kita nak tengok. Fast internet kita ada set dia punya IP tak? Kalau tak ada set IP, maknanya tak ni lah. Ni kita tak ada IP dekat situ lah. Tak perlu nak akses dia punya fast internet tu menggunakan telnet kan. Okay. So ni dah okey. Yang lab 2 kita tinggal apa nama ni? Kita tinggal guna je lagi. Okey. Dah selesai kan. So kita tengok yang exercise punya. Sekarang ni kita create and configure satu LAN. So dekat sini kita guna crossover. Ni lab 2 awak ni. Lab 2 awak. Kita guna crossover sambung PC dengan PC. Jadi lab 2 ni kita ada PC. Kita tarik PC, kita sambung PC dengan PC. Kita tarik pakai apa? Crossover cable yang ini Sambung PC, crossover pakai fast ethernet, pergi dekat fast ethernet. Okey. So yang ini kita letak tepi dulu. Yang ini kita nak lepas tu ini kita configure LAN nak configure LAN. Jadi yang sebelah sini kita consider as yang ini LAN berapa ni? LAN 10 lah yang ini. LAN 10 Kita LAN 10. Jadi dia punya LAN IP dia ni network punya IP ialah LAN network punya IP ialah 10.0. Okey, mudah kan kita. Nampak
10.0. LAN 10 10.0. 192.168.10.0. Yang PC sebelah sini kita nak bagi dia berapa? 192.168.10.1 dekat sini. /24. Ni kelas C punya. Dekat sebelah sini pun boleh juga 10. Ni 10.2. Okay. 192.168.10.2/24. Okay. Kalau kita nak simplifikan, instead of letak banyak ni kan, sebab kita dah tahu dah ni yang ini VLAN 10 192.168.10. Tiga yang pertama sudah kena sama. Jadi kita nak simplifikan dia punya labeling dia, kita letak dekat sini dot je pun boleh juga. 10 dot tu yang tu kita letak dot 2. Okay, simplifikan. Jadi yang ni pun sama juga, nak simplifikan dia punya labeling. Okay, kita letak dot je. Dot 1. Ni dot 2. So kita tahu yang ini VLAN 10 punya, bukan VLAN ni sebab ni network, bukan virtual punya. Jadi ni LAN 10 192.168.10 punya .0. Jadi yang ni kita boleh letaklah IP. So kalau dekat you punya tu, dekat sini dia suruh apa? Refer to figure below. Kita sambung dua PC. Assign IP address. Yang ni kita LAN apa? LAN 1. So PC 1 IP dia 192.168.1.1. Kalau PC 2 192.168.1.2/24/24. Ni LAN 1 lah, sama-sama LAN 1. Okey. Jadi kita boleh sambung terus. Yang ini pergi dekat mana? Desktop IP kita masukkan. 192.10 punya .10 10.1 ni number 10.1. Yang ini automatically dia akan bagi kita close. Yang ini pun sama juga. And then 10.2 192.168.10.2. Ni sama So ni 10.2. So dah ada dah connection dah. Jauh dah tu. So kita tinggal test lah. Dia suruh apa? Test kan. Dia suruh so interconnection ni interconnection test between tu kita bagi ping punya command. Bagi ping dia pergi dekat sini. PC ni kita pergi dekat command, kita bagi ping yang nombor 2 punya, daripada 1 ke 2. So 192.168.10.2. Enter. So dia ada connection lah kan. Nampak Kalau 0% loss tu maknanya ada connection. So dia live lah, dia ada connection. Ataupun kita guna apa? By video cable. Video ni kita klik dan ni kan kita klik, pergi dekat sini, hantar pergi dekat sini. So dia akan dapat apa? Sukses. Sukses tu maksud dia okey lah, dia ada connection. Okay. Kalau katalah yang ini kita taruh dia punya dekat LAN 1. Okay. Kalau kita letak dekat LAN 1, contohnya dekat sini, dan kita refresh dia. Okay. Kalau kita test connection daripada sini ke sini semula, dia tak akan jumpa sebab dia bukan dekat LAN 10, dia dekat LAN 1. Dia tak akan dapat jumpa. So ini apa? LAN 1 kan, 192.168.1.2 kan, dekat LAN 1. Yang ini dekat LAN 10, 192.168.10 LAN 10. Dia tak sama. Okay, so dia tak boleh connect. Tak ada connection, dia akan fail. So kalau kita buat tu pun sama juga. Ni 10 pada 1 kan, dia tak akan dapat connection. Unreachable. Okay. Time out lah kan. Okay. Unreachable. Sebab apa? Dia tak ada connection. Fail lah. So kalau you tengok dia punya tu, nanti dia fail. So ni dah selesai. Okay, ni awak just tukar je yang crossover kepada straight, dan dekat tengah-tengah kena ada itulah. Yang ni kita dah buat dekat sini. Yang ini ni kan kita dah buat. Yang ini ni. So just buat je lah. Cuma kita belum bagi IP je lah, letak IP. Ni VLAN 2. So kita kalau kita lah nak buat untuk VLAN 1, sini 1 dot, ni 1 dot, sini apa? 1 dot berapa? Ni dot 100/24. Sini berapa? Dot 101/24. Okay. Jadi kita boleh letaklah IP dia dekat sini kan. IP config. Sini berapa? 101 kan. Jadi 192.168.1.101. Okay. LAN 1 kan. Yang ini.
So kalau hover tu nampak tak IP dia apa? 1.101. 16 ni belum lagi. Ni yang dekat sini, ni yang ni. Okay. So yang ini kita boleh letak sama juga desktop IP ni 100. So 192.168.1.100. So okay. So ni ada connection lah. Ni dah ada connection ni. Kau boleh test juga. Okay. Ada connection sukses ni. So ni dah selesai. Sorry, ni dah selesai. Switch configuration. Yang ni tadi yang saya dah tunjuk tadi daripada awal mula-mula. Refer to figure below. Assign IP address to PC dekat sini. Kemudian with the command given in the figure below due to below, do the configuration on the switch, show the configuration. So dia suruh buat semua-semua lah. Ni Oh bukan semua, dia sikit je. Rename, set privilege password, set ni line terminal. Ini VTY ini VTY apa? Ini yang telnet punya VTY ni telnet. Konsol Ni set dia punya password je. Lepas tu binder, dia set interface untuk IP address tadi saya dah tunjukkan. Kita ambil 2 tadi. Ini ambil 5. Shutdown untuk upkan. Kita create VLAN, show VLAN, dan kita save. That's it. Dan yang ini dia suruh show VLAN ya. Yang ini dia punya show VLAN. Yang nombor 3 ni guna konsol. Yang guna konsol tadi saya dah tunjuk guna apa tadi? Yang dekat PC untuk konsol punya. Yang ini mana tadi? Oh itu kita ada. So PC kita guna konsol. Ni apa dia punya ni kita sambungkan konsol punya kabel ni. RS232 pergi dekat konsol kabel ni. Dan buka pergi dekat desktop konsol terminal, tekan OK. So dia ni konsol ni dah. Ni. Dia suruh buat apa? Ni refer to figure send IP address to PC guna konsol. Bukan guna konsol. Ni dekat PC lah. So configuration. Lepas tu for telnet access dia suruh buat apa? Console and telnet. Okay. Console dia tak ada suruh buat apa-apa. Dia cuma sambung aja. Guna console configuration. Lepas tu guna console configuration atau console yang ini ni. Guna yang ini. Configure yang ini. Create VLAN on switch. Create VLAN on switch dekat sini. So kita create VLAN lah. Create VLAN dekat mana? Oh sorry. Kita create VLAN yang ni lah. Create VLAN atas. Kita create VLAN. Ni create VLAN. Mana VLAN tadi? VLAN 100 tu. 99. Ni create VLAN. Ni. Ni kita create VLAN nombor 8. Okay. VLAN 30. Kalau kita nak tukar nama, kita kena letak name 30 je lah. Kalau nak letak nama. Nak tukar nama dia. So tu VLAN tadi. Okay. Lepas tu on switch assign IP address to VLAN. Tadi kita letak VLAN tu kan, IP address. Activate VLAN no shut. Kemudian apa ni? Set interface switch to its VLAN interface switch. Connect to PC switch. Ini interface switch ni apa? Set interface switch to its VLAN. Okay, yang VLAN ni interface switch tu kita nak access dia. Kita pakai access Yang ni pakai access saja. Interface dia ni pakai access. Pakai access bukan terang Yang ini untuk access. Interface switch access. Sangat. Okay. So ni access. Jadi apa? Switch port. Switch port. Access. VLAN switch port mode access VLAN. Awak nanti tengoklah dia punya tu. Saya pun dah lupa. Okay, dekat sini mana tadi? Nombor berapa? Switch port tadi. Switch port. Nombor switch port ni. Switch port mode access. Okay, nombor 12. Switch port mode access.
Mode access. Connect to PC remotely. Connect to PC remotely. Once you dah configure ni, nak connect tu guna telnet command access. Okay, yang ini yang awak kena guna access remote lah. Cara dia ialah guna remotely. So sekarang kita dah sambung guna telnet kan. Jadi kita nak sambung guna PC yang jauh lah. So saya tarik PC pergi dekat sini. Guna remote PC maksud dia pakai ni cross punya, dia pakai straight cable daripada sini. Remote ni, yang ini ni kan tak semestinya dekat depan switch, dia daripada jauh, daripada awak punya office ke kan. So awak pakai telnet, tapi awak kena configure dulu yang ini, dia punya telnet dia. So IP, dia punya IP untuk VLAN dia. So awak kena configure VLAN dulu lah. Lepas tu awak guna telnet untuk configure dia, macam kita configure guna konsol tadi. Oh, ni konsol. Ni kan macam mana kita guna konsol. Jadi kalau yang konsol punya, kita guna apa? Desktop ni terminal. Pergi dekat sini. Untuk yang telnet, pergi dekat sini. Telnet. Awak guna telnet. And then telnet, lepas tu IP address dia 192, IP address yang kita configure tadi. Dekat sini kita dah configure telnet pula. Ni kan. Kita dah VLAN 200 tu tadi tu. Dekat port 3. Port berapa? Dekat VLAN dia lah, VLAN 2. Dia tak ada dekat port, dekat VLAN dia. So pergi dekat mana? Dekat ni kita nak configure. PC ni kita dah, tadi kita VLAN 2 kan. So kita kena ambil yang VLAN 2 lah dekat sini. Kita kena set dulu IP address untuk yang VLAN 2. VLAN 2 kita ambil. Yang ini kita belum set apa-apa lagi. Kita letakkan 192.168.2.10 Okay, so ni 10 punya. So yang ini yang .10 punya. Ni .10/24. Jadi ini 10. So once kita dah configure PC tu, baru kita boleh remote access guna telnet. Pergi dekat sini, pergi dekat command prompt telnet ni. Ping dulu. Ping, ada tak connection? 192.168.2. Berapa tadi? 100 kan? Kalau yang VLAN tu. Kalau ada connection tu, maksud dia okey lah. Kalau step out. Tu ada. Dia ada connection. Kalau lagi sekali up arrow key, ping, dia dah dapat 100%. Ni loss 25. Dah dapat 100%, 0% loss. So then kita boleh tell nak up arrow key yang ini, dan kita ping. Okay, telnet, enter. So dia kata connection is closed sebab dia belum lagi configure telnet punya server. So cara dia, kita pergi dekat sini, kita nak configure telnet. Open ni telnet. Yang ini kita dah configure belum telnet? Kita check lah, double check telnet punya configuration. Pergi dekat sini, apa? Enable. Okay, kemudian config T. Yang ini kita guna apa? Line VTY. Kita configure tadi yang telnet punya VTY. Ni line VTY telnet punya. Yang ni line VTY 024. Password kita letak enforce dulu, baru dia akan tu. Kita ni belum configure lagi, that's why dia tak keluar yang ini. So kita configure dulu line VTY ni line VTY 024 password dan login, ada 3 tu. Okay, kita letak sini sikit. Okay, line VTY 0 dash, bukan dash, 0 and then 4024 lah. And then password dia, password dia Cisco, dan kita enforce login. Kalau tak enforce login, tu yang jadi macam tu tadi tu, dia tak keluar. Jadi kita kena enforce login. Pergi dekat sini and then balik semula, kita telnetkan dia, baru dia keluar. Okay, so password dia lah Cisco. Saya tekan enter, baru dia keluar. Yang ini mana kita dah berjaya untuk apa? Buat configuration menggunakan telnet punya connection. Jadi kita boleh letaklah enable. Okay, ni enable. Ni enable. Okay, enable, tekan tab. Jadi dia auto complete. Dan dia, oh ini kita belum lagi tu
No password set. Kita belum set enable. Kena set enable dulu lah dekat sini. So, saya kena exit dulu yang ini. Exit. Okay. Exit lagi sebab dia masih ada line config lagi. Exit. Dekat sini kita configure dia punya privilege user. Jadi apa? Untuk privilege user punya configuration dekat sini. Yang mula-mula sekali. Yang mula-mula. Yang sini. Yang sini. Ini nama dia enable secret class. Okay, jadi kita kena masukkan dekat sini enable secret. Ini kita letak class tu ialah dia punya password je. Jadi kita letak Cisco je. Cisco enter. Kemudian kita apa lagi? That's it. Tu je. Ni configure dia. Lepas tu kita double check lah. Ni kan sekarang kita tak boleh configure menggunakan privilege mode. Nak masuk privilege mode tak boleh kan? Tak boleh masuk enable kan? Kita masuk enable. Saya tekan up arrow key. Ni up arrow key. Lepas tu kita tekan enter. Barulah dia minta password. Tadi apa? Cisco. Tadi kita dah buat tapi kita akan create new kan. Baru sekarang boleh buat. Kita masuk conf T dah boleh masuk lah. Nampak So ini cara nak akses apa? Menggunakan telnet. Okay. So ni dah habis lah 9.30. Ada soalan? Dah habis untuk yang lab 2 ni. So lab 2 kan recap balik so lab 3 bukan lab 2. Kita kena buat kita nak exercise apa? Switch configuration So, kita nak exercise switch configuration. Ni dia punya configuration dia. Config T, hostname, tukar nama. Enable secret untuk privilege user. Console untuk yang telnet punya. Kita nak masuk telnet. Tapi kalau sebelum kita telnet ni untuk console dengan telnet. First console untuk yang first mula-mula kita dapat switch tu dan kita sambung direct ke komputer kita menggunakan console cable. Once kita dah configure sikit-sikit mana yang penting yang telnet pun tu kita kena configure untuk supaya remote access kita boleh configure dari jauh daripada kita meja kita. Kita nak configure switch tu mungkin dekat server room ke kan ataupun dekat lab ke, lab 1, lab 2 semua ada switch masing-masing. Jadi tapi kita duduk dekat office kita. Gitulah. Tu telnet punya configuration. So untuk nak configure telnet kita kena configure telnet punya password. Yang ni telnet password line VTY. Ini enforce dia. Kalau selagi tak enforce kita dah set password tapi kita tak enforce. So dia tak akan efektif lah, tak aktif lah. Ni pun sama untuk console punya. Dan configuration ni apa banner punya bagi warning banner. Lepas tu yang ini interface VLAN, kita create VLAN dan kita namakan VLAN. Kita boleh tapi kalau letak taruh nama and then nama ini nama dia. Okey. Taruh VLAN 99 contohnya kita bagi nama boleh. VLAN 30 dalam bentuk teks lah. Ni dia bagi dalam bentuk nombor kan. Nombor ataupun teks lah alphanumeric. Dan yang ini kita bagi IP address. Tadi kita dah bagi IP address dekat VLAN tadi. Pilih VLAN dulu baru boleh bagi IP address. Dan kita activatekan VLAN tu. Dan untuk yang setiap port punya pun kita boleh configure dia. Pilih port dulu, internet interface fast internet. Kemudian kita nak bagi dia access untuk PC, terang untuk switch ke switch punya connection. Yang ini untuk bridging ke extending lah, extending LAN punya. Contoh macam dekat sini kan, kita ada LAN 1, kita ada LAN 2, tapi dekat sebelah sini pun kita nak letak LAN 3, LAN 2 juga dekat sini. Mungkin dekat sini dekat satu bilik 1 ni bilik 2. Tapi kita nak letak dekat sini ada satu lagi PC untuk yang sepatutnya dekat VLAN 2 tapi dia duduk dekat dalam bilik nombor 1. Boleh. Okay. Jadi kita letak port dekat sini untuk VLAN 2. Kita tarik daripada port. Masing-masing lah dekat sini satu switch. Dekat sini satu switch. Kita extendkan dua-dua switch ni menggunakan kabel. Kabel dia untuk switch ke switch kita kena guna
crossover cable. Ini kan. Okay. So crossover cable. Disambung crossover cable baru disambung. Pergi dekat gigabit untuk uplink punya gigabit 1 ke gigabit 1. Ini crosslink. So ni kat bilik 1, ni kat bilik 2. Tapi dekat bilik 1 ada kawan yang dalam department tu, tapi dia duduk dekat department lain sebab mungkin tak ada space ke kan. Jadi kita boleh sambung lah. Dekat sini ke sini. Fast Ethernet. Kita ambil Fast Ethernet 2 punya untuk sini. Kita ambil yang belakang lah, 24 ke kan. Yang ini untuk yang password kan sampai dia. Yang ini untuk yang VLAN 2 punya orang. Jadi kita letak dekat sini dia punya IP dia kena full lah 192.168.2.20 ke kan. Dekat sini /24. So kita boleh bagi lah IP address untuk dia. Yang ini dia bridging. So yang ini ni untuk bridge punya dia kena set sebagai trunk. Kalau access tak boleh. So yang gigabit ni kita kena set sebagai trunk. Jadi kalau kita nak pilih gigabit, kita ambil yang Fast Ethernet lah, Fast Ethernet 20 contohnya. Yang ini Fast Ethernet 20 untuk yang uplink, bridging. Jadi Fast Ethernet 20 ni kita kena set sebagai trunk. So kita kena pilih dulu. Okay, contoh dekat sini kan, kita pilih dulu apa dia. Yang Fast Ethernet tu interface FA 0/20 tu kan. Kemudian kita kena set dia sebagai trunk. So switch port mode. Yang ini trunk bukan access trunk. Tapi sepatutnya kita belum masuk lagi lah. Yang ini saya tunjukkan je. Trunk. Untuk kita nak sambungkan antara dua ni. Ni pun sama juga. Kita kena set sebagai trunk. Dia punya tu configuration dia. Fast Ethernet tu. Ni kan kita set sebagai trunk. Bukan access. Sini pun boleh juga access. Dia nampak tak? Automatically dia bagi untuk kita. So dua-dua terang lah. Kena tekan fast work kan sampai dia hijau. Dapat dia dah connection. Yang ini port berapa? Port 24 ni yang untuk VLAN 2 punya. So kita kena set sebagai VLAN 2. Okay. Port 20 ni kita letak VLAN 2. Under VLAN 2. Ni bukan terang. Port berapa? Port 24. Yang ini VLAN 2. VLAN 2. Ni access punya kita letak VLAN. Tapi dekat sini kita belum create VLAN lagi. So nak kena create VLAN lah. Ni VLAN 2 tak ada. Oh dah ada VLAN 2. Kita pilih VLAN 2. VLAN 2. Okey lah. So dah ada Fast Ethernet. So dia ada connection ni dengan sini. Walaupun dekat bilik yang berbeza. Tapi yang ini dengannya. Walaupun dalam bilik yang sama. Dia tak ada connection. Dia dah separatekan. Okay. So kalau you nak test connection boleh. Daripada sini ke sini dapat delete dulu. Yang ini kita belum ada port lagi. Belum. Oh dah ada 2.10. Sini belum set lagi. So kita set dulu lah. 2.20. Kita set IP dulu. Pergi dekat desa IP. 192.168.2. Berapa? 20 kan? 20. Itu sebab kita kena letak dekat atas. Senang kita nak ingat. Nak tahu. Ni 20 dah ada. So kalau kita nak test, nampak dah 20 ada 192.168.2.20/24 Fast Ethernet 0 untuk PC tu kan. Jadi kita boleh test lah. Daripada sini ke sini. Nampak tak? Progress. So, lagi sekali dia akan tu. Kita fast forwardkan sampai dia dapat. Yang ini ni switch berapa tu? VLAN 2. Up 24 up. So okey lah. Ni terang. Ni mungkin dekat sini kita belum set VLAN 2. Fast Ethernet 0/1. 0/1 tu belum set VLAN 2. So saya setkan dia VLAN 2 dulu. VLAN 2. Ni oh tak ada. Sini tak ada VLAN lagi. That's why lah dia tak boleh ada connection. Kita baru masuk tadi kan. So saya create VLAN lah. VLAN. Saya just create je VLAN dekat sini. Saya tak add dekat sini. Automatically saya create VLAN. VLAN 2. Bagi nama VLAN. Saya dah ada dekat situ. Saya ambil yang tadi tu. VLAN yang ni berapa? Satu kan? Ni satu. Fast 0/1. Fast Ethernet 0/1. Pilih. Dia akan pilih Fast Ethernet dulu. Kemudian kita letak VLAN 2. Jadi letak VLAN 2. Switch port mode access VLAN 2.
Yang tadi kita buat ni. Yang ini saya guna config automatically pakai menu lah. Kalau tak kita pakai CLI tadi. Sama juga. Pilih interface, create VLAN, bagi nama VLAN, pilih interface tu, bagi uh, bagi interface ni VLAN ke VLAN 2. Okey, sama macam tu lah. Saya dah ada merah. So kita fast forward kan. Ni fast forward. Ini tekan fast forward banyak kali sampai dia hijau. Ini kita test. Okey lah. Ni kan. Ini pergi dekat sini. Sekarang sukses. So tadi apa? Port sini kena semua VLAN. Dalam VLAN 2 kalau nak VLAN 2. Sini walaupun dia dekat dalam VLAN 1 punya group kan, area dekat satu bilik ni kan. Ni dekat bilik somewhere dah, dekat bilik ni kan. Ni tak, ni dekat bilik yang satu ni dekat ada room bilik nombor 2 ke kan. Tapi dia dah dekat dalam apa nama tu, dalam dia dah configure dalam VLAN 2, dia ada connection. Ini dengan ni tak ada connection walaupun dia dekat dalam tempat yang sama. Nampak tak? 1.100. Kalau awak test dia tak akan ada connection. Okay, in progress sampai dia fail, dia takkan dapat connection. So dah apa yang saya buat tadi, saya tunjukkan yang saya dah buat tadi, cuma saya simplifykan dia punya kerja dia pakai apa? Pakai config punya menu je dekat sini. Kalau kita nak pilih interface, kita pilih klik pada interface tu, dia akan pilih interface. Kalau kita nak bagi VLAN, kalau bagi access, klik pada situ yang fast tu, dia akan apa tu ni access ni. Kalau terang dia akan bagi terang, nampak tak? Terang, mode terang. Kalau access kita akan set dia access, nampak tak? Access kat sini automatically. Yang ini simplifykan dia punya apa main command. Nah, kalau kita nak bagi dia VLAN 2 yang ni apa fast zero tu, taruh dekat sini, automatically dia akan bagi switch port access VLAN 2 kan. Ni main apa command tadi. Dia dekat sini. Kalau nak create VLAN, dia dekat sini. Create VLAN taruh dekat sini. Contohnya VLAN 3. Nama dia VLAN 3. Add. Dia akan buat apa? Bagi VLAN. Macam ni. VLAN 3. VLAN 3. Create new VLAN. Namakan VLAN. Name VLAN 3. Okay. Nampak kan? Yang kita dah buat tadi. Dah ada dah VLAN 3. Jadi kalau yang show tadi, inilah dia yang show VLAN tu. Ni. Show VLAN kita kena exit dulu, Ctrl Z. Ni show VLAN, VLAN. Okay. Show VLAN. SH to show VLAN lah. So dia akan bagi, nampak VLAN 3 dah ada dah, VLAN 3. Dah dekat situ show VLAN. Okay. Ada soalan? Lab 2 dah habis. Ada? Tak ada So nanti saya nama tu saya nanti taruhlah nanti dia punya video dekat tu So discuss lah dalam group awak lah Kalau ada soalan boleh tanya bila. Okay, saya start kata untuk lab 2. Kalau tak ada saya dah boleh close lah. Oh, sorry. Wait. So saya minta maaf, saya rasa saya terpadam kot. Saya minta maaf, saya rasa saya terpadam. So anyway, let me sign in back. Kalau you all ada lagi, saya boleh cakap dekat awal. Kalau tak ada, saya nanti close. Tapi saya upload lah nanti. Saya minta maaf lah. Saya check kenapa saya punya tak ada. Oh, saya terpadam kot. Minta maaf lah, saya terpadam rasanya ni. Saya terpadam. Yelah kot, sebab saya switch. Saya tak pasti kat mana bila masa tu. Okay, saya tak pasti bila masa saya terkeluar. Minta maaf. Let me see. Kat mana saya ni sekarang? Minta maaf lah. But anyway, you boleh tengok lah. Awak dah tak ada. Minta maaf. Okey, awak ada 5 orang kat situ. 4 orang. Ibrahim, awak tahu bila masa saya terkeluar? Saya tak tahu, saya tak perasan pun saya terkeluar. Alif. Baik.
Saya tak pasti bila masa saya terkeluar. Tapi okey, nanti saya uploadkan. Saya tak nampak kat mana bila masa saya apa tertutup dia punya Google Meet ni. Saya tertutup tadi kot. Okay. But anyway, kita ada dia punya record kan. Saya uploadkan record. Awak tengok record je lah eh. Alright then. Okay, minta maaf. Okay. Alright then. Okay, bye.